Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 di bawah pantauan Dr. Zamri ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk isu penggunaan bahasa Melayu dan langkah memartabatkan bahasa Melayu di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Nama saya Nur Aina Nadira binti Muhammad Zakaria. Saya akan membentangkan pendahuluan. Mahasiswa ialah pelajar yang menuntut universiti. Mereka memainkan peranan penting untuk mengurat langkah untuk memperhebatkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Pada peringkat institusi pengajian, mahasiswa semakin alpa tentang medium untuk berkomunikasi bahasa Melayu dan mahasiswa juga hanya memandang remeh tentang isu-isu penggunaan bahasa Melayu. Selain itu, mahasiswa juga perlu menguasai dan mencintai bahasa kebangsaan. Oleh itu, pelbagai cabaran yang dihadapi bagi memastikan golongan mahasiswa memartabatkan lagi bahasa Melayu dan langkah-langkah untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswa. Seterusnya, saya Nur Fatih Hidayah. Pernyataan masalah untuk kajian ini adalah yang pertama, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa di negara hari ini tidak dititikberatkan. Fenomena menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa rojak. Seterusnya, sikap yang merangkumi sikap positif, sederhana dan negatif yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Kesilapan yang dilakukan dari aspek penulisan, pembacaan dan pertuturan oleh mahasiswa dalam penggunaan bahasa Melayu. Seterusnya, mengenal pasti langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu di kalangan mahasiswa dan yang terakhir, gangguan persekitaran dan bahasa yang dialami oleh mahasiswa dalam penggunaan bahasa Melayu. Untuk tujuan kajian, Ibrahim Yahya 2004 dan Hassan Basri Budiman 2014 menyatakan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Rais Yatim 2014 menyatakan selain peranan pihak Kementerian Pendidikan, pihak universiti juga perlu mengambil bahagian. Seterusnya, penulis-penulis pula berperanan mengeluarkan buku-buku dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Untuk kajian ini, kami mempunyai 3 objektif iaitu mengenal pasti penggunaan bahasa Melayu di kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Kedua, mengkaji langkah-langkah memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar universiti. Ketiga, mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memartabatkan bahasa Melayu. Untuk persoalan kajian, ada kaitannya dengan objektif kajian. Jadi yang pertama, apakah tahap kepentingan penggunaan bahasa Melayu kepada mahasiswa? Bagaimanakah langkah memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan mahasiswa? Dan yang terakhir, apakah cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memartabatkan penggunaan bahasa Melayu? Seterusnya, Saya Nuridiana binti Muhammad Zaki akan sambung kajian literature untuk kajian ini. Yang pertama ialah bahagian penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa. Menurut kajian Siti dan Adlina dan juga Ku Hasnita pada tahun 2017, tahap kepastian dan pengiktirafan mahasiswa-mahasiswi IPT terhadap bahasa Melayu adalah tinggi, tetapi tahap keupayaan menggunakan bahasa Melayu tinggi adalah sederhana. Pelajar juga didapati kurang bertutur dalam bahasa Melayu. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perkara ini. Yang pertama ialah mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa pasar, bahasa dialek dan juga bahasa slang dalam pertuturan harian. Yang kedua, kebimbangan terhadap kekurangan bahasa Melayu untuk mengganti istilah perkataan bahasa Inggeris. Yang ketiga ialah mahasiswa juga dilihat lebih suka bergaul dengan sesama etnik yang sama dan ini boleh mengakibatkan sukar untuk mengembangkan bahasa Melayu. Seterusnya, yang bahagian kedua ialah langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Menurut Zaliza dan juga Zaitul Azma, semua pihak mempunyai tanggungjawab dan peranan yang berbeza dalam memastikan kelestarian bahasa Melayu. Seterusnya, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah cara sesuatu masalah yang dikaji dan kaedah dan teknik tertentu digunakan. Kami menggunakan 3 teknik iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian dan cara untuk mendapatkan responden. Reka bentuk kajian ini adalah berkaitan persempelan, pengukuran dan analisis data untuk mengetahui isu penggunaan bahasa Melayu dan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua ialah instrumen adalah alat untuk mengumpul data untuk responden menjawab soalan. Kami menggunakan Google Form untuk responden menjawab soalan kami.
Nurul Balqis binti Muhammad Razi. Slide seterusnya ialah bahagian 3 iaitu cabaran yang dihadapi dalam memartabatkan bahasa Melayu. Antara cabaran yang dihadapi untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah bahasa Melayu kian dilupakan akibat daripada penggunaan bahasa Inggeris yang lebih diutamakan pada abad ke-21 ini. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu merosot kerana pemimpin tidak melaksanakan peranannya sebagai pencipta bahasa. Di samping itu, mahasiswa dan mahasiswi kelihatan tidak berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu yang sepatutnya menjadi kebanggaan setiap bangsa. Di samping itu, kegagalan bahasa Melayu menjadi bahasa pilihan generasi berilmu pada abad ke-21 ini, juga perasaan kurang yakin terhadap bahasa Melayu dalam golongan pentadbir profesional maupun mahasiswa telah mendorong mereka menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan rasmi mereka. Akhir sekali, penggunaan istikatan yang melampau dan istilah rekaan yang difahami oleh generasi zaman sekarang akan menyebabkan kemerosotan bahasa Melayu yang betul. Slide seterusnya. Okey, di sini kami sertakan dapatan kajian yang telah kami peroleh. Kami telah menanyakan pendapat kepada responden tentang apakah sebabnya bahasa Melayu semakin dilupakan. Antara pendapat mereka ialah pergaulan bebas, susah untuk memahami maksud sebenarnya bahasa Melayu, tidak semua orang faham bahasa Melayu, semua orang berlumba-lumba menggunakan bahasa Inggeris, kekurangan bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang menarik, perasaan megah bertutur dalam bahasa Inggeris dan juga subjek yang diajar dalam bahasa Inggeris. Selain itu, kami juga meminta cadangan mereka tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kebanyakan mereka mencadangkan menubuhkan minggu bahasa, memperbanyakkan majlis tentang keistimewaan bahasa Melayu, mengadakan aktiviti bahasa Melayu dan diberikan markah merit, menggunakan bahasa Melayu dalam peperiksaan dan membaca buku dalam bahasa Melayu. Maklumat 1, ia adalah peratusan penggunaan bahasa Melayu. Di sini kita dapat lihat bahawa hampir ketiga-tiga responden bersetuju bahawa penggunaan bahasa Melayu semakin dilupakan. Maklumat 2 menunjukkan peratusan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi. Peratusan sebanyak 90.1 bersetuju dan hanya 9.1 sahaja yang tidak bersetuju supaya bahasa Melayu dijadikan sebagai medium komunikasi. Maklumat 3 tentang peratusan bahasa Melayu semakin dilupakan. Okey, di sini kita dapat lihat ramai yang setuju dan tidak setuju. Kita dapat lihat 50.4% bersetuju dan hanya 49.6 tak setuju. Dia hampir separuh-separuh. Okey, pada maklumat 4 kita mengenal pasti tentang peratusan penggunaan bahasa rojak. Okey, 77.8% bersetuju bahawa kebanyakan para mahasiswa dan mahasiswi menggunakan bahasa rojak ketika berkomunikasi dan hanya 22.2% saja yang tidak bersetuju. Okey, slide seterusnya. Okey, maklumat 6. Maklumat 6 ni tentang peratusan program bahasa Melayu perlu diperbanyakkan. Ini kita tanya pendapat mereka sama ada program dalam bahasa Melayu perlu diperbanyakkan. Dan hampir keseluruhannya bersetuju. Sebanyak 80.8% bersetuju program bahasa Melayu perlu diperbanyakkan dan hanya 18.2% sahaja yang tidak bersetuju. Akhir sekali tentang maklumat 6 tentang peratusan penggunaan bahasa Melayu di Dewan Kuliah. Di sini kita dapat lihat 90.9% bersetuju bahawa penggunaan bahasa Melayu di Dewan Kuliah perlu dipupuk dan hanya segelintir saja iaitu 9.1% yang tidak bersetuju. Cadangan kajian. Oleh kerana tahap kesedaran dan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar
pada tahap yang sederhana, kami bercadang untuk menjalankan kajian tentang tindakan seterusnya dan mencari kaedah yang baru bagi membantu para mahasiswa meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu. Seterusnya juga kami ingin menyarankan pihak universiti memperbanyakkan lagi persatuan-persatuan bahasa Melayu agar mahasiswa dapat memertabatkan bahasa Melayu. Selain itu, terdapat langkah-langkah bagi memertabatkan penggunaan bahasa Melayu dengan mengadakan kempen kesedaran yang dianjurkan sendiri oleh mahasiswa dan mahasiswi. Warga negara Malaysia juga perlu berbangga dengan bahasa Melayu kerana dengan itu kita dapat menerapkan bahasa Melayu dalam kalangan mahasiswa. Dalam kesimpulan, kajian ini mendapati bahawa penggunaan bahasa Melayu masih belum dilaksanakan sepenuhnya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Oleh itu, antara cadangan untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah menulis surat kepada pihak universiti, mengadakan Minggu Bahasa Melayu pada setiap hari Isnin, menyarankan pihak universiti memperbanyakkan program-program atau persatuan-persatuan bahasa Melayu, mengadakan kempen kesedaran dan juga mengadakan program atau kursus yang menggunakan bahasa Melayu. Akhir sekali, warga Malaysia perlu berbangga dengan bahasa Melayu. Selain itu, warga Malaysia boleh menggunakan media sosial untuk menarik minat warga asing untuk belajar bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kami, kumpulan 6. Yang berikut merupakan lampiran yang menunjukkan 2 video temu ramah bersama responden kami. Sekian, terima kasih.